Alladhi. Tengok dalam muka surat apa tu? 31 Kalau kita nak sebut dua orang lelaki yang, dia akan bunyinya Alladzani ataupun Alladzaini. Itu makna dua orang lelaki yang. Ya. Muka surat 31, tapi kalau nak tengok dalam isim popular warna pink pun ada. Ya. Okey, kalau kita nak sebut orang-orang lelaki yang, bunyinya macam mana? Alladzina. Yang inilah tuan-tuan, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina. Apa makna alladzina? Orang-orang lelaki ke perempuan? Lelaki yang. Tapi dalam Quran bila sebut lelaki, rangkum semua perempuan. Okey. Kita tukar pelajaran Tina, perempuan. Kalau kita nak kata seorang perempuan yang, macam mana bunyinya? Allati. Tengok dalam buku kita tu, allati Okey. Tapi dalam diagram kita warna pink tak ada baris kan? Ada tak? Tak ada. Supaya tuan-tuan dapat membariskan kitab yang tak ada baris. Target dia panjang sikit. Okey. Kalau kita sebut dua orang lelaki yang, macam mana bunyinya? Dua orang perempuan yang allatani ataupun allataini. Kalau orang-orang perempuan yang allati ataupun allati. Kalau tuan-tuan tak sabar-sabar nak tengok dalam Quran, terus buka muka surat sebelah dia, ya, tuan-tuan akan dapat melihat penggunaannya. Kalau kita ada rezeki, kita bincang sikit-sikit nanti. Okey, sekarang ni kita sudah sedikit memperkenalkan apa yang dipanggil isim apa? Mausul, iaitu kata nama yang popular, iaitu kata nama yang berkait. Dia berkait dengan perkataan sebelum. Kalau orang-orang yang, kita tak boleh nak faham kecuali kaitkan dengan perkataan selepas dia. Yang apa? Apa perkataan dia? An'amta. An'amta. Ini kita belajar lambat sikit, ya, tetapi secara umum dia, saya akan terjemahkan begini. Engkau telah. Bermakna ini fi'il apa ni? Bila saya terjemah telah, engkau telah, makna fi'il madhi. Engkau telah beri apa? Nikmat. Nikmat. Engkau telah beri nikmat. Kalau tak nak ija macam tu, nikmat, ijalah macam ni. Sebab dalam bahasa Arab ada sikit ni masalah makhraj. Kalau di sini ni'mah, ni'matun. Apa makna ni'mah? Ya, nikmat lah. Itu yang kita cakap Melayu yang ni. Ada juga disebut dalam bahasa Arab begitu. Macam mana nak bacanya? Nukmah atau nikmah. Ini kemurkaan. Ni. Tapi kalau takut ija, ya, ini kemurkaan, ini nikmat. Ya, ada sedikit perbezaan, tapi ejaan Rumi dia macam sama kalau kita ija macam tu. Tapi dia satu makna yang sangat berbeza. Okey. Okey, an'amta, engkau telah beri nikmat. Engkau ni siapa? Allah. Ya. Tapi kalau tuan-tuan tak sabar juga. Tak sabar tu bukan tak nak belajar, tapi nak tahu sikit-sikit. Cuba buka diagram warna kuning, iaitu pecahan apa ni, diagram warna kuning, muka surat 5. Muka surat 5, cuba tengok kolom fi'il madhi. Jumpa tak? Fi'il madhi makna apa? Perbuatan telah berlaku. Okey, tengok. Cuba tuan-tuan tengok yang hujung dia ada penambahan ta. Ta. Jumpa tak? Ta. Jumpa tak? Kalau ta di hujung dia tu, cuba tuan-tuan tengok domer dia. Domer, apa domer dia?
Anta. Tuan-tuan dah tahu makna anta. Anta mana apa tadi? Engkau kan? Betul tak? Ulang semula. Dhamir munfasil ni huwa, huma, hum tadi. Okey, kalau kita mengumpat seorang lelaki, dia lelaki, disebut huwa. Dia berdua lelaki, mereka semua lelaki, hum. Okey, dia perempuan, dia berdua, mereka semua perempuan, engkau lelaki, anta. Jumpa anta tu, engkau. Sebab tu kita akan terjemah engkau telah. Okey, engkau berdua lelaki, antuma. Kamu semua lelaki, antum. Ada dalam diagram warna kuning pun, dalam pink pun ada. Dia berada di mana-mana saja. Engkau perempuan, anti. Kau berdua, kamu semua perempuan, aku, kami, nahnu. Ya? Okey. Jadi kalau tuan-tuan jumpa ta di hujung fi'il madhi, bermakna apa? Dhamir dia ganti nama dia. Anta makna apa? Kau. Sebab tu kita terjemah engkau telah beri nikmat. Cuba tuan-tuan andaikan begini, kalau orang tu buku kapal baca siratal ladzina an'amtu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedap tak? Sedap juga. Bunyinya sedap. Tapi dia telah membaca dengan an'amtu. Cuba tengok diagram fi'il madhi tadi, kuning tu. Kalau tu, cuba tengok apa dhamir dia. Bawah sekali kan? Sebelum bawah. Tu. Semua jumpa tu. Tu, hujung dia tu. Ana. Tengok bahagian ana tu ada tu. Jumpa tak? Kalau tuan-tuan tengok, ada perkataan ana, lepas tu titik-titik, ada tu. Inilah yang akan menjadi masalah paling besar. Ya. An'amta, anta makna apa? Engkau telah beri nikmat. Kalau an'amtu, aku beri nikmat. Aku pula Tuhan. Ya. Ini masalah baris. Sebab tu tuan-tuan wajib belajar bahasa Arab. Ya. Supaya tuan-tuan dapat membezakan kesilapan-kesilapan besar dalam bacaan, ya tuan-tuan, dalam doa-doa tuan-tuan. Kalau siapa yang baca siratal ladzina an'amtu alaihim, ya, jalan orang yang aku bagi nikmat atas mereka, aku jadi Tuhan. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta, engkau tu Allah yang bagi nikmat atas mereka. Itu sensitif baris. Sebab tu kena wajib belajar fi'il madhi lah. Perbezaan antara hujung dia tu dengan ta. Ya. Jadi tak boleh cabut lagi lah. Ya. J C L. Prinsip kita J C jangan C L. Cantik nombor tu. Lepas tu nombor yang hujung tuan-tuan pilih sendirilah. Ada harga 500,000, 100,000. JCL 1. Itu mahal tu. JCL 1. Warna kuning. Jangan mati sahih tu, Ustaz. Jangan cabut lagi. Tapi JCL 1 orang pertama yang cabut lagi. Jangan biar sikit-sikit kita macam tu. Pening. Pening lalat biasalah. Ya. Jadi sikit-sikit mula rasa ketat dalam pembelajaran kita, itulah perkara biasa. Mana orang terus dapat belajar. Ya? Kecuali tuan-tuan memang otak Imam Syafi'i. Sekali belajar, tangkap terus. Tak lupa-lupa dah tu. Nak lupa pula susah. Ingat dia. Ya? Adapun otak kita ni lebih kurang sama je. Ya? Saya kalau tak mengajar pun saya terlupa. Sebab tu saya mengajar. Ya? Jadi saya akan ingat. Jangan cabut lagi tuan-tuan. Kita akan kira ni. Catat nama siapa yang cabut lagi ni, ya. Tapi kalau tuan-tuan cabut lagi, kita tak akan kejar lah. Engkau telah bagi nikmat. Okey. Lepas tu kita jumpa perkataan apa dia? Alaihim. Ada dua perkataan popular yang kita sudah belajar.
Dia menggabungkan dua perkataan. Pertama, ala harf jar. Apa maknanya? Di atas. Perkataan kedua apa dia? Him atau hub mereka. Ini yang kita belajar tadi lah. Atas mereka. Ala isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf apa namanya? Haraf jar. Ya. Okey. Him maknanya mereka. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia? Ada alif lam? Tanwin? Baris bawah? Mudhaf? Lepas haraf jar? Habis? Lepas huruf jar. Betul. Dia terletak lepas haraf jar. Kalaulah ini bukan haraf jar, konon-kononnya, macam mana nak kenal dia ni? Dia tidak dikenali sebenarnya sebab tanda, tapi dikenali sebab dia sangat popular. Ya, yang popular ni jangan kenal dengan tanda lah. Nak belik ni, belik sana, belik. Dia dah popular. Tak payah dibelek-belek dah. Dah confirm dah. Ya, yang saya muatkan dalam satu muka tu, isim popular tu, itu satu isim yang tuan-tuan jangan belek-belek dah. Mana alif lam ni Ustaz? Tanwin pun tak ada, tak payah. Dia ni sangat popular penggunaan dia. Namanya pun isim popular. Home dengan him sajalah. Ham tak ada. Enggak boleh sebut ham tadi. Tak boleh. Ustaz, lepas haraf jar tak ada ni. Ya? Tak ada bawah. Itu soalan yang bagus. Yang saya nak sorok-sorok tapi kena tanya. Terpaksa jawab. Apa fungsi haraf jar tadi? Baris bawah kan. Isim yang selepasnya kan? Ya. Kenapa dia tak bagi bawah? Nanti tuan-tuan ingat ya. Semua isim-isim popular tu dia dihukumkan kebal. Kebal makna tidak makan saman oleh apa undang-undang. Selepas dia macam tu je. Kata hajinya sampai kiamat dia. Haji ni saya rasa dia tengok saya punya YouTube ni. Saya punya lenggok-lenggok sudah ditangkap. Ya, dia akan kekal sampai kiamat dan masuk syurga nanti insya-Allah. Ya, dia tak berubah. Jadi makna isim popular ni tuan-tuan jangan bimbanglah. Ya, yang kata apa ni bahasa Arab tu susah berubah-ubah baris dia. Yang popular ni tak akan berubah baris dia. Ya, dia kekal begitu. Jadi maknanya dia tidak berubah kerana dia kebal. Dia kebal. Dia tidak tertakluk pada apa-apa undang-undang walaupun terletak lepas harf jar. Dia tak nak berubah. Ya. Macam mana tu yang dia kebal? Pegang diagram warna pink, hafal. Apa ingat diagram warna pink isim popular. Tengok isim popular. Ingat tak? Cuba senaraikan isim popular yang pertama sekali daripada kanan. Dhamir. Lepas tu sebelah dia isim mausul yang kita belajar tadi kan. Alladzina. Lagi? Istifham. Itu pertanyaan-pertanyaan. Lepas tu isyarah. Itu untuk tunjuk ini itu. Dan kemudian isim zaraf. Semua tu dikategorikan sebagai kebal. Kecuali yang disebut zaraf nanti sebahagiannya tak kebal. Itu tak apalah. Jadi kita pegang je keseluruhan majoriti daripada isim popular tu kebal. Pegang kuat-kuat. Ya? Tak ingat tak apa. Pegang. Kalau diagram hilang habis. Kalau diagram hilang boleh beli lagi. Ya? Ada yang minta pada saya buatlah 5 minit Ustaz. Dia sudah menjagakan kehancuran diagram ni. Kerana selalu dibelek-belek ya. Nanti memang kita akan hancurkan diagram ni. Ya. Tak apa, kalau tuan-tuan nak limitkan tak apa. Ini semua kebal kan? Ya. Yang kebal hanya isim popular dan haraf popular nanti. Diagram warna pink. Pink dua muka surat tu dia kebal. Ini banyak Ustaz ni. Ya. Dalam ayat banyak yang kebal. Banyak. Sebab tu yang bila banyak kebal dulu gini. lagi senang. Kita tak payah nak ubah-ubah dia. Dia yang masalah dia kalau kejap bagi bawah, kejap depan, kejap bagi belakang kan. Ada bagi belakang.
Tak ada. Jangan sampai nak kata bahasa Arab tu macam-macam barilah Ustaz. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Mana ada? Isim 3 ya baris dia. Depan, bawah dan atas. Sebab tu kita belajar A, I, U, Ban, Bin, Bun, Tan, Tin, Tun. Jangan kata ada baris kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tak ada. 3 saja baris untuk isim. Jangan anggap susah. Senang. Kalau tuan-tuan selalu sebut senang, bahasa Arab akan jadi senang. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba terjemah sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat. Kau tu siapa? Allah. Kita sedang bercakap depan Allah, Jalan yang lurus yang kita minta tadi, tunjukkanlah oleh engkau ya Allah akan kami jalan yang lurus, iaitu Islam. Iaitu jalan siapa? Orang yang kau telah beri nikmat ke atas mereka. Kalau kita tengok dalam tafsir dan ayat yang lain, dia ada senaraikanlah, minan nabiyyin. Apa makna nabiyyin? Para nabi. Lepas siddiqin, para siddiqin, iaitu orang-orang yang membenarkan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Lagi apa? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Lepas tu as-salihin, orang-orang soleh yang baik. Itu jalan yang kau telah bagi nikmat atas mereka. Ada 4 orang ni, ikutlah salah satu, kita selamat. Ini yang kita minta dalam kita punya doa dalam surah Fatihah. Okey. Apa perkataan selepas dia? Ghairi. Ghairi maknanya bukan. Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Isimnya. Cepatnya tuan-tuan jawab isim. Apa tanda dia isim? Ya, betul. Dapat markah penuh. Tetapi kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia nak bersandar. Ingat bila isim tu ditanggalkan alif lam dan tanwin, bermakna dia nak disandarkan kepada perkataan yang sebelahnya. Yang disandar tu namanya apa? Mudhaf. Okey, apa perkataan yang selepas dia? Al-maghdubi. Saya sebut di sini orang yang dimurkai. Kalau kita masuk kelas lanjutan, kita akan dapat macam mana nak dapat terjemahan tepat itu. Untuk permulaan ni kita yang paling penting kenal dulu ini isim ke fi'il ke haraf. Al-maghdubi isim. Apa tanda dia isim? Alif lam lagi baris bawah di hujung. Okey. Habis orang ni ghairil maghdubi, jumpa sekali lagi perkataan yang sama, alaihim. Apa makna alaihim? Ke atas mereka. Sama perkataan ni. Ala makna atas. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Boleh Kak Sureti? Kakak terlampau laju. Oh. Minta maaf. Sebenarnya ada itu tinggal Tuan-tuan tolong sambungkan harap dimaaf. Maaf banyak-banyak sangat. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Ada perkataan yang tertinggal. Sebaik tuan-tuan hafal surah Fatihah. Ini pentingnya hafiz Quran. Tuan-tuan hafiz. Dapat betulkan saya. Okey. Ala mana di atas, haraf jar Him mana? Mereka. Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa dipanggil? Isim. Popular itu namanya apa? Yalah, betul ke? Ini yang kita belajar tadi tu. Dhamer. Dhamer. Apa makna dhamer? Ganti nama diri. GND Ganti nama diri.
Yang bersambung ke tak? Kalau bersambung dipanggil muttasil. Okey, mari jalankan sekali lagi dhamir muttasil. Pegang diagram warna pink tu ya. Kalau kita nak sebut ke atasnya lelaki disebut alaihi. Dia apa ni kita sebut bagi bawah tu ya. Alaihi. Sebut semula. Alaihi. Ke atas mereka berdua. Alaihi. Itu lebih ringan disebut. Ya. Atas mereka. Alaihi. Itu atas mereka lelaki. Atas dia perempuan. Alaiha. Tak boleh ubah tak boleh ubah bagi bawah. Okey, atas mereka berdua. Alaihima. Ke atas mereka semua perempuan. Alaihinna lebih ringan disebut. Sampai sebut hunna tu betul. Cuma macam pelat sikit. Okey. Ke atas engkau lelaki. Alaika. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Ke atas kau berdua. Alaikuma. Ke atas kamu semua lelaki. Itu sebab tu kita sebut assalamu alaikum. Ke atas kau perempuan. Kau berdua. Ke atas kamu semua perempuan. Ke atas aku. Alai. Ala campur ya ni mati. Jadi tasydidkan ya ni nampak dua ya alayya. Itu sebutan yang betul atas ya. Bukan Ali. Nanti sebut Ali nanti batuk dia. Kalau yang ni tu boleh pakai tak Ustaz? Tak boleh. Ni tu untuk melekat dengan fi'il. Macam di tadi fi'il kan? Tunjukkanlah oleh engkau itu fi'il amal. Maka sambungkan Allahumma hdini fiman hadait. Ni itu untuk pilihan melekat dengan fi'il. Ya. Okey. Ke atas aku disebut alayya, atas kami alaina. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa makna ghairi? Bukan. Al-maghdubi orang yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Kalau kita tengok tafsir dia terus menyatakan perkataan Yahudi. Dan siapa yang seumpamanya. Yahudi ni dia ada ilmu. Dia banyak ilmu. Ajaran kitab Taurat dia kuasai, tetapi masalahnya dia tak beramal. Dia tak amal. Sebab tu dikatakan orang tu dimurkai. Jadi kita tak nak ikut jalan orang Yahudi ni, ataupun orang yang ada ilmu tapi tak beramal. Kemudian seterusnya perkataan apa? Wa. Apa makna dan? Waw dan. Ini dalam kumpulan haraf popular. Cuba tengok haraf popular, diagram warna pink. Ada 4 perkataan adik-beradik wa yang digunakan secara kerap dalam Quran. Tengok kumpulan haraf apa? Haraf kalau haraf muka surat 4 4 Okey, haraf atas yang paling kerap digunakan dalam Quran 4. Pertama maknanya dan. Kemudian summa makna apa? Kemudian ketiga makna apa? Au. Dan yang keempat fa. Apa makna fa? Ya? Lalu bukan maka lalu. Okey, wa ni dia termasuk dalam kumpulan haraf popular. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa la. Apa makna la? Tidak. Di sini bukan makna okey tuan-tuan, la ada 2 makna. Ya. Rupa dia sama, tetapi kalau tuan-tuan makna tidak, itu kumpulan haraf nafi. Jumpa tak? Nafi. Haraf popular la, nafi. Yang atas sekali nafi. Dia bertindih itu ya. Dan kalau kita terjemah jangan, maka dia dipanggil haraf nahi. Nahi makna apa? Larang. Larangan. Ya, kalau nafi makna apa?
Cakap Melayu lah, menafikan. Menafikan. Kalau kita menafikan mengguna la, makna tidak. Tetapi kalau melarang juga mengguna la, tetapi makna jangan. Tetapi di sini makna tidak ke makna jangan? Di sini makna tidak. Macam mana kita tahu? Kalau tak takut pening kepala, tengok je terjemahan Quran. Yang paling penting, kalau terjemahan dia tidak, dia haraf apa? Nafi. Itu yang paling penting. Tuan-tuan tahu, sebenarnya penting kot tu. Kalau diterjemahkan jangan, maknanya haraf nahi. Okey. Ini makna tidak. Saya tandakan yang popular. Betapa banyak isim popular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tengok. Nanti dengan ni kita tengok ayat-ayat yang kita baca dalam Quran nanti penuh dengan isim dan haraf popular yang ada dalam diagram warna pink. Dia mewakili secara rambang dia ni hampir 50% ayat Quran. Separuh ayat Quran ada pada diagram warna pink kita. Okey tuan-tuan, kita sambung ayat yang terakhir kita ialah apa? Ad-dallina. Apa terjemahan ad-dallin? Ni orang-orang yang sesat. Isim ke fi'il ke haraf? Apa tanda dia isim? Alif lam. Okey. Sekarang pukul berapa tuan-tuan? Ya? Pukul 10.42. 10.42. Okey, ada satu lagi yang kita boleh bermain mainkan. Okey, dulu. Ad-dallin maknanya orang yang sesat. Okey. Dia adalah isim. Yang ini kalau kita tengok dalam tafsir, dia akan kata Nasara makna orang Kristian. Kenapa orang Kristian dikata orang yang sesat? Sebab dia terbalik. Dia tak ada ilmu, tetapi dia kuat beramal, pegang, berdakwah, apa semua kan, berkorban. Banyak dia orang infak, missionary dia bersungguh, tapi tak ada asas ilmu. Dia tidak dapat menjelaskan apa yang dia pegang dengan betul. Cuma dia, apa sentimen dia? Tuhan menyayangi, Tuhan mengampunkan. Sentimen tu yang dia baik, tetapi bukan atas ilmu. Dia dikatakan dhalil, orang yang sesat. Dua kumpulan ni kita tak nak. Sama ada Yahudi yang banyak ilmu tapi tak beramal, dan Kristian ataupun Nasara tak ada ilmu tapi kuat beramal. Sangat baik nampak pada dia, tapi amal bukan atas asas ilmu yang diberi oleh Allah. Okey tuan-tuan, cuba terjemahkan semula daripada hujung. Sirata, jalan. Alladzina an'amta, engkau telah beri nikmat. Alaihim, ghairi al-maghdubi, orang yang dimurkai. Alaihim, wa la, maknanya dan tidak juga. Dua yang bukan kita nak, orang yang dimurkai iaitu Yahudi, dan tidak juga kita nak ad-dallina, orang-orang yang sesat. Okey tuan-tuan, ad-dallin isim ke fi'il ke haraf? Isim. Okey, sekarang ni kita cuba main-main sikit, sebab dah ada pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, orang itu isim mansub ke? Sebab orang-orang yang sesat. Kenapa? Isim mansub. Isim? Sebab ada yang ni kak tak. Yang isim mausul tu yang dalam kumpulan tu saja kak. Kakak jangan tambah yang lain. Okey? Cuba tengok semula. Kalau nak sebut isim mausul, walaupun perkataan ni ada makna yang ni, tetapi dia bukan. Yang dimaksudkan isim mausul yang dalam kotak isim popular tu. Mari kita ulang semula. Muka surat berapa? Kalau isim popular 3. Okey, 3. Kalau nak rujuk dalam buku kita, muka surat berapa tadi? 7.
Kena hafal muka surat Jangan hafal apa? Jangan hafal isim mausul. Hafal muka surat dia. Supaya senang nak rujuk. Muka surat apa tadi? 31. Okey. Yang ini sahaja yang dikategorikan sebagai isim mausul. Okey, kalau kita nak kata seorang lelaki yang bunyinya alladhi. Jumpa tak? Isim bukan haraf Muka surat 31. Jom. Jumpa? Okey. Kalau dua orang lelaki yang disebut alladhani ataupun alladhaini. Kalau orang lelaki yang alladhina. Kalau seorang perempuan yang alladhi. Dua orang perempuan yang ataupun orang perempuan yang allati ataupun allai. Ada yang tersepit kat tengah tu tuan-tuan. Kalau dalam diagram warna pink kita tu, ya, ada. Iaitu tanpa mengira jantina dan bilangan. Kalau kita nak sebut umum, siapa yang, dia akan jadi man. Jumpa tak yang tersepit tengah tu? Man bunyi dia. Jangan bariskan yang lain Jangan jadi mun pula. Min jadi makna lain nanti. Man siapa yang, dan kalau kita nak gunakan untuk benda yang atau apa yang disebut ma. Kaifal hal? Ya, al-lazi tu isim mausul kan? Ya. Yang tu aja isim mausul. Yang dalam kotak itu sahaja dipanggil isim mausul. Adapun yang kita terjemah yang tetapi tak masuk, dia bukan. Yang siratal lazi tu allazina. Ya, itu isim mausul. Itu isim mausul. Cuma kakak ditanya tadi, kita terjemah orang-orang yang. Ada yang ni. Itu bahasa Malaysia lah. Ya, betul. Bagus soalan tu. Saya pun tak perasan. Okey. Tuan-tuan jangan lupa like kereta saya ni. JCL. Mana JCL? Jangan cabut lari. Ya? Ya. Isim mausul man ma tu. Kira buat istifham kan? Ya, nanti akan ada beberapa perkataan bertindih-tindih tu. Nanti kita akan tindihkan dia bila kita dah tahu semua nanti. InsyaAllah. Memang ada beberapa pertindihan. Wa aja akan bertindih banyak tempat. Ma akan bertindih 2-3 tempat. La tadi pun bertindih kan? Tak apa. Kita sekejap lagi. Okey, bila tuan-tuan perkataan tu adalah isim. Apa tanda isim? Alif lam atau tanwin yang asas sekali Okey. Bila sebut isim sahaja, isim, tak kisah isim apa pun, tuan-tuan pertama kena kenal jantina. Ini keistimewaan bahasa Arab. Setiap perkataan naklah dikenal jantinanya. Kalau lelaki, ini tuan-tuan boleh rujuk diagram warna hijau muka surat 2. Kalau lelaki dipanggil apa? Muzakkar. Muzakkar. Kalau perempuan disebut apa? Muannas. Selepas tu tuan-tuan mesti juga mengetahui bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab spesialnya kerana dia ada 2. Kalau satu disebut apa? Mufrad. Ya. Kalau 2 disebut apa? Musanna. Kalau lebih daripada 2 disebut jamak. Jamak tu ada salim dan taksir tu saya kemudiankan Begini, kalau kita sebut seorang lelaki yang beragama Islam, bunyinya macam mana? Muslim. Tetapi maknanya saya tak bagikan hujung kerana isim boleh menerima 3 baris. Kalau bagi depan dia akan jadi muslimun. Bagi bawah muslimin. Pendek
min, ataupun kalau bagi atas musliman. Boleh. Dan satu cara nak mengenal perkataan tu jantina dia muannas. Apa makna muannas? Perempuan ialah diletakkan sanggul di hujungnya, iaitu ini dipanggil apa? Ta marbutah. Kalau seorang lelaki yang beragama Islam dia sebut muslim. Kalau seorang perempuan yang beragama Islam muslimah. Ingat, isim boleh 3 baris. Kalau bagi depan muslimah tun, kalau bagi bawah muslimatin, kalau bagi atas tantin tun tu kena ingat man min mun kena ingat. Okey, bagi orang Arab kalau dia nak tukarkan bilangan kepada 2, dia akan tambah a ni. Muslim akan jadi macam mana? Muslimani, macam tu, tambah a ni. Ataupun pilihan kedua, ada 2 saja pilihan, iaitu apa dia? Muslim. Hujung dia tu bagi ke atas, dia akan jadi mai ni. Ini tak boleh silap baris hujung dia. Tak boleh muslimanu, tak boleh. Muslimani, muslimai ni. Apa makna muslimai ni? 2 orang lelaki. 2 orang muslim lelaki. Kalau kita nak jadikan lebih daripada 2, maka kita kena tambah apa hujung dia? Waw nun. Dia akan jadi macam mana bunyinya? Muslimuna. Jangan wakafkan dulu untuk pelajaran tadika kita ni, ya? Sebab asas ni penting disebut sampai ke hujungnya. Muslimuna. Ataupun pilihan kedua apa dia? Muslim. Tengok hujung dia tu baris bawah mi na. Kalau tuan-tuan mai jadi 2, mi jadi ramai. Sensitif tak baris? Baris. Kalau kita tak ada baris ni pun kita tak tahu ini 2 orang ke ramai. Baris yang akan menentukan ramai ke ataupun tidak. Okey, cuba sebut seorang lelaki yang beragama Islam. Muslim. Kalau kita wakaf. Kalau 2 orang lelaki yang beragama Islam ataupun muslimaini. Kalau orang-orang lelaki yang beragama Islam muslimuna ataupun muslimina. Kalau seorang perempuan yang beragama Islam muslimah. Kalau 2 orang perempuan yang beragama Islam ta ni, ta marbutah ni ta apa dipanggil? Marbutah mana apa? Simpul. Ta simpul ni dibuka. Ini dipanggil maftuhah. Maftuhah. Ya, muslimah. Muslimatani. Ya? Alah, tak payah salin, ada dalam buku. Ada dalam buku tuan-tuan. Muslimatani atau pilihan kedua macam mana? Muslimataini. Muslimataini. Mana 2 orang muslim perempuan. 2 orang perempuan yang beragama Islam. Kalau kita nak jadikan lebih daripada 2 orang perempuan yang beragama Islam, maka kita bariskan macam mana? Muslimatun. Pilihan kedua ialah muslimatin. Ada 2 saja baris yang dibenarkan dalam bahasa Arab, tun atau tin. Tan tak ada. Tolong ingat ni, pelajaran tadika ni akan berguna dalam banyak ayat Quran. Ya? Sebab Arab akan marah kalau bariskan atas. Sebab tak wujud dalam perbendaharaan Arab muslimatan. Yang ada macam ni. Ni boleh. Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Okey. Tapi kalau panjang, ramai, ada 2 saja pilihan. Muslimatun atau muslimatin. Okey. Kalau muslimatan tu menderhaka kan? Menderhaka kepada tata bahasa Arab. Ya, bid'ah baru. Okey, cuba sebut seorang perempuan yang beragama Islam. Muslimah. 2 orang ataupun
Kalau orang-orang perempuan yang beragama Islam ataupun seorang lelaki yang beragama Islam, dua orang ataupun kalau orang-orang lelaki yang beragama Islam, muslimuna atau muslimina. Tuan-tuan yang tersalin tu, ya, bolehlah tengok beberapa perkara yang penting untuk kita mengenal isim, iaitu jantina dan bilangan. Muka surat 50. Muka surat 50. Bukan. Ini tuan-tuan, 55. Yang kita sebutkan tadi sudah, ya, kita tuliskan dalam muka surat 55. Jumpa tak? Muka surat 55. Isim jamak. Ya, isim jamak itu, tetapi jamak tu yang ni sajalah. Tetapi dia asal dia daripada mufrad lah. Semua yang jamak mesti bermula daripada satu. Kalau kita jumpa perkataan muslimuna, bermakna mesti bertambah waw nun. Punca dia ialah muslim. Ya? Exercise dalam kita punya buku tu boleh. Cuba tengok muka surat 56. Okey, kita boleh gunakan diagram warna hijau kita tu untuk perkataan yang pertama, muslim kan? Perkataan kedua apa? Saleh. Okey, mari kita main saleh. Ikut saya dulu. Ya, ikut diagram kita. Kalau seorang lelaki yang baik disebut saleh. Kalau dua orang salihani, cuba sebut. Ataupun salihaini. Kalau orang-orang lelaki yang baik, salihuna atau salihina. Seorang perempuan yang baik, salihah kan? Salih, salihah. Okey. Kalau dua orang perempuan yang baik, salihatani ataupun salihataini. Kalau perempuan-perempuan yang baik, salihatun, salihatin. Cuba tuan-tuan mainkan, sebut sampai dia boleh masuk dalam diagram tu. Mulut kita boleh masuk, sekata aja. Kalau tak masuk, susah nak bunyikan tu, belum masuk lagi. Cuba sebut ikut saya. Salih, salihani, salihaini, salihuna, salihina. Okey, pergi ke sebelah pula, jadikan perempuan. Salihah, salihatani, salihataini, salihatun, salihatin. Okey, perkataan si apa? Si kafir. Katib. Katib mana? Seorang penulis lelaki. Okey, itu bagus seorang. Kalau dua orang penulis lelaki, katibani atau katibaini. Kalau penulis-penulis lelaki ataupun katibina, kiraman katibin. Jumpa tu kan? Sebelah kanan kiri kita ada kiraman katibin, yang malaikat tu bertugas jadi penulis-penulis semua kita punya amalan kita. Kalau penulis perempuan disebut katibah. Dua orang penulis perempuan, tambah tani ataupun katibataini. Kalau penulis-penulis perempuan, tun ataupun jangan bunyi tun tin dia yang buat. Sebut betul-betul daripada pangkal dia. Okey, mari ikut saya. Katib, katibani, katibaini, katibuna, katibina. Apa makna katibin? Penulis-penulis lelaki. Mesti ramai, lebih pada dua. Okey, katibah, katibatani, katibataini, katibatun, katibatin. Okey, ambil satu ayat lagi, mari kita mainkan. Ini untuk
menserasikan mulut kita dengan diagram ni kafir. Itu seorang lelaki kafir kafirani, kafiraini, kafiruna, kafirina, kafirah, kafiratani, kafirataini, kafiratun, kafiratin. Ya, seorang lelaki penipu pula. Kadzib, kadzibani, kadzibaini, kadzibuna, kadzibina. Makna kadzibin? Penipu-penipu lelaki. Pandai pun Kalau penipu perempuan seorang kadzibah. Okey, kadzibah, kadzibatani, kadzibataini, kadzibatun, kadzibatin. Seorang lelaki yang beriman, mukmin. Okey, mukminun. Itu kalau bariskanlah nun nan semua boleh tapi kita wakafkan supaya tak terkeliru dengan jamak mukmin, mukminani, mukminaini, mukminuna, mukminina, mukminah, mukminatani, mukminataini, mukminatun, mukminatin. Seorang lelaki yang sesat. Apa tadi? Dal. Itu ramai. Kalau seorang macam ni. Okey, mari kita jalankan. Dallun, dallani, dallaini, dalluna, dallina. Apa makna dallin? Berapa orang? Orang-orang lelaki yang sesat. Tetapi dalam Quran bila lelaki akan masuk perempuan sekali. Itu kita dapat perkataan dhalin daripada ni lah. Kalau seorang yang sesat dipanggil dhalun. Kalau dhalin orang yang sesat. Bila disebut isim boleh ada alif lam kan? Dhalin kita tahulah alif lam. Ad-dhal lina ataupun ad-dhaluna. Senang kan? Senang. Terlalulah senang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.